Malaysia is reimposing a full lockdown on Kuala Lumpur and 5 states to curb a third wave of COVID-19. Malaysia has declared a state of emergency to fight the worsening COVID-19 outbreak. Hari ini kita masih lagi mengalami suasana yang cukup membimbangkan kita. Walaupun kadar COVID positif menurun, pada semalam 4,000 lebih. Sebelum itu mencecah sehingga 7,000 dan lebih daripada itu. Tapi jumlah kematian masih lagi dalam lingkungan on average 65-67 semalam yang meninggal dunia terkesan oleh kerana coronavirus ini. Itu dari segi kesihatan manusia. Dalam bidang ekonomi, kesannya cukup meluas. Dan ini yang cukup membimbangkan kita. Dan ini menampakkan kepada kita bahawa langkah-langkah yang telah pun dilakukan oleh pihak pemerintah tidak membawa satu hasil yang dikehendaki oleh rakyat di negara ini berbanding dengan banyak negara di rantau Asia. Kadar kematian, kadar positif COVID jauh, kadar pertumbuhan ekonomi jauh berbeza kalau dibandingkan negara Malaysia dahulu sebagai sebuah negara yang sedang membangun pesat. Hari ini ekonomi kita dah pun merudum. Dan ini yang cukup membimbangkan kita, landasan yang telah dibina selama ini menjejaskan usaha kita untuk baik pulih keadaan ekonomi dalam negara kita. Saya sentuh pertama mengenai dengan COVID, kerana kita tahu bahawa COVID ini satu pandemik yang telah melanda seluruh dunia. Tidak ada negara yang terkecuali daripada COVID-19 ini. Kerana kita tahu dan sedar ianya bukan hanya membawa maut manusia, bahkan juga dia melumpuhkan ekonomi. Tidak mengira sama ada ianya negara yang membangun ataupun negara apatah lagi yang sedang membangun. Kesannya cukup meluas. Hari ini kita sedar dan tahu seperti yang saya nyatakan. Kadar kematian di peringkat negara Malaysia sudah pun mencecah hampir 5,000. Orang yang telah meninggal dunia terkesan oleh kena COVID-19. Positif, saya yakin dah pun melebihi daripada 800,000 orang. Ya. Dan di samping itu, kita tahu bahawa peluang pekerjaan, pengangguran dah pun hampir lebih 1 juta orang yang tak berdaftar sektor-sektor pelancongan berbagai. Jadi, apa masalah dia sebenarnya? Kalau kita melihat, kita sedar sebagai sebuah negara yang bukan menjadi pengeluar vaksin ini kurang keupayaan kita. Tapi di peringkat awal, kita tidak mengambil satu langkah yang begitu proaktif, tersusun rapi, rancangan untuk mengatasi masalah ini. Kita sedar dan tahu kalau kita boleh melindungi diri kita, contohnya preventive measure, langkah-langkah untuk mengelakkan kita terjerumus dengan COVID ini, kita akan tidak terjangkit. Bayangkan ada rakyat pada saat ini yang tidak ada COVID ni, bukan positif, kerana mereka mengambil preventive measure. Apakah preventive measure yang dilakukan oleh pihak mereka? Langkah-langkah seperti menggunakan mask, menggunakan sanitizer, tidak ada pergaulan rapat, ya, tidak ada kontak dia, kebersihan pada setiap ketika perlu kita lakukan selepas kita balik daripada pekerjaan. Dan ini merupakan di antara langkah-langkah yang perlu diambil dan perlu dirancang sebaik mungkin untuk memastikan supaya rakyat kita terkawal. Dan bila mana rancangan untuk mendapatkan vaksin dah pun ada pada hari ini di banyak benua, di banyak negara. Malahan kita dapat mendengar Amerika Syarikat rela untuk memberikan hampir 5 juta vaksin kepada negara-negara yang miskin. Begitu juga negara-negara Eropah seperti United Kingdom. Mananya sudah ada keupayaan untuk memperoleh vaksin yang dikeluarkan oleh pihak-pihak pengeluar di merata tempat di seluruh dunia.
Apakah jenis vaksin yang perlu kita perolehi? Ada beberapa produk seperti kita tahu dan kita sedar, contohnya Pfizer, contohnya Sinovac, Zeneca, Moderna dan berbagai-bagai yang telah pun diperlakukan oleh WHO, World Health Organization. Dan apa yang penting kepada kita pada saat ini, keutamaan harus kita ambil untuk memastikan supaya kita dapat menyediakan rakyat kita dalam keadaan yang sihat, terlindung nyawa mereka. Ialah kita perlu memperolehi vaksin ini secepat yang mungkin. Kita dah adakan belanjawan tahun lalu pun dan kita pun sudah luluskan hampir 300 bilion duit untuk memperolehi perubatan ini. Takkanlah negara-negara lain boleh memperolehinya? Thailand dah dapat, Vietnam pun dapat, Filipina pun dapat, Indonesia juga memperolehinya, Singapura jauh memperolehinya. Takkan kita tidak boleh memperolehinya? Ini yang saya lihat bahawa langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperoleh vaksin ini banyak sangat red tape, banyak sangat tindak tanduk yang kita dapat melihat pihak pemerintah gagal untuk mengambil langkah-langkah tersusun untuk memperolehi vaksin ini. Selepas itu, kalau kita mempunyai vaksin, contohnya, hari ini kalau Amerika Syarikat dah nyatakan mereka sanggup untuk menyumbang sejumlah 500 juta vaksin yang ada. Kita boleh berhubung dengan kerajaan Amerika Syarikat. Presiden Biden contohnya. Kalau pimpinan negara kita berhubung, bukan kita nyatakan kepada mereka kita nak memperolehi vaksin ini oleh kita negara yang miskin, bukan. Tapi berdasarkan dengan negara Malaysia mempunyai kadar kematian yang begitu tinggi, berdasarkan dengan jumlah penduduk hanya 30 lebih juta saja dan kadar kematian hampir 5,000 orang. Dan ini atas landasan itu, kita boleh rayu kepada pihak pimpinan Amerika Syarikat, Eropah malahan untuk memperoleh vaksin itu. Dan kita pun bukannya minta supaya secara percuma, kita memperolehnya untuk membayar kadar yang berpatutan untuk membolehkan supaya bekalan ini mencukupi. Takkanlah kalau 500 juta contohnya yang nak didonate oleh pihak Amerika Syarikat, kita beli jumlah mungkin 30 juta daripada 500 juta daripada Amerika Syarikat, daripada United Kingdom. Kita hanya memerlukan, kalau berdasarkan dengan jumlah penduduk 30 juta lebih, mungkin dalam 60 juta vaksin untuk dos yang kedua. Itu pun tidak semua, saya yakin ada di antara kanak-kanak, ada di antara penyakit yang agak kritikal yang kemungkinan tidak membolehkan kita untuk vaksinate mereka ini. Dan setelah kita memperolehinya, bagaimana caranya untuk kita nak agi-agikan? Malangnya pada hari ini banyak sangat red tape, menggunakan MySejahtera, menggunakan berbagai kaedah. Bukan semua rakyat di negara kita ini dapat kita tumbusi mereka, dapat kita hubungi mereka. Ada di antara mereka ini berada jauh di pelosok sungai-sungai, Bukit Bukau yang ada. Kalaupun kita tahu mereka mempunyai handphone, mungkin tidak ada accessibility mereka untuk kita nakkan supaya menerusi sejahtera yang ada. Ini yang cukup membimbangkan kita bahawa keadaan seumpama ini, kegagalan pihak pemerintah untuk menggalakkan seramai mungkin rakyat di negara ini untuk mendaftar. Ada di antara mereka yang telah pun maklumkan saya, dah 4-5 bulan daftar tapi belum lagi kena vaksinate. Kebimbangan kita galakkan. Contohnya di negeri Sabah, dah ramai yang dah daftar. Masih lagi dalam lingkungan 200,000 yang dah vaksinate. Banyak lagi yang belum mendapat, yang masih lagi nak menunggu giliran mereka untuk dapat vaksinate. Dan ini yang kita harus sedar. Contohnya, kalau kita mempunyai jumlah vaksin yang dah mencukupi, dan kita seharusnya mengambil langkah-langkah, contohnya, Angkatan Tentera Malaysia, berapa jumlah Angkatan Tentera? 1 juta. Polis di negara kita, berapa juta? 1 juta. Lepas itu, universiti. Kita tahu berapa jumlah universiti di negara Malaysia. Kita tahu berapa jumlah pelajar, berapa jumlah lecturers. Dan kita maklumkan kepada mereka, bagi empower agensi-agensi, public sector, private sectors, untuk bagaimana nak distribute vaksin ini. Kita bagi 1 juta kepada tentera. Dalam 2 bulan, complete the process. Execute dari segi distribution of vaksin yang ada. Termasuk bukan hanya Angkatan Tentera, keluarga mereka. Begitu juga. Saya yakin mereka mempunyai keupayaan. Kena vaksin ini bukanlah complicated sangat untuk kita nak bagi
dos kepada mereka, ya. Bukanlah seperti kita katakan bahawa penyakit jantung yang perlu dioperate, kanser yang perlu kemo. Ini hanya nak gunakan jarum saja, tebuk di bahu kita, di tangan kita. Mungkin pelajar-pelajar perubatan ataupun angkatan tentera yang mempunyai unit kesihatan, mereka boleh melaksanakan untuk bagi pihak kerajaan, pemerintah untuk vaksinate semua yang ada memerlukan bantuan daripada pihak pemerintah yang ada, ya. Dan kita serahkan kepada contohnya Kementerian Pelajaran. Berapa pelajar yang ada, berapa lecturers yang ada, 3 juta, dan kita bagi mereka vaksinate. Lepas kita bagi vaksinasi kepada mereka, maka kita bukalah universiti, kita buka sekolah. Ini tidak. Sekejap kita buka, sekejap kita tutup. Pasal apa kita tutup? Pasal spike. Ada satu kluster di sekolah itu. Macam mana kita nak lockdown kalau tidak ada ubat? Sepatutnya bila mana kita mengambil langkah lockdown dalam keadaan dah ada vaksinasi, maka kita harus ubati mereka, bagi vaksinate, ya. Dan mereka, saya yakin selepas kita vaksinate, gunakan kaedah-kaedah contohnya yang very tight kaedah SOP, ya. Ke sekolah, lecture, gunakan mask, ya. Lepas itu balik daripada kuliah ke hostel kita, jaga kebersihan, gitu. Saya yakin mereka akan terlindung. Kita kena percaya dengan sains, iaitu kalau sekiranya kita mengambil ubat ini, maka 80%, 70% daripada tubuh badan kita, InsyaAllah ada jaminan kita akan selamat, terlindung sekurang-kurangnya. Tidaklah 100%. Seumpama manusia, kalau dia lepas bedah jantung, semua dah di bedah, lepas itu kalau dia masih melakukan hisap rokok, minum, berbagai-bagai, saya yakin walaupun kita boleh katakan 70%, dia akan terus menghadapi penyakit jantung kerana tidak mengelakkan diri mereka untuk terlindung daripada terjangkit ataupun wabak penyakit yang mereka rasai ini. Dan ini antara langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Contohnya bagi public sector yang ada semua, ya. Hospital, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, sektor pendidikan yang ada. Saya yakin kalau kita dapat mobilize this, gerakan dalam jangka masa tidak kurang, tidak lebih daripada 3 bulan, kita dapat vaccinate rakyat kita dalam anggaran kemungkinan 200,000, 300,000, 500,000 malahan, ya. Satu negeri berapa ratus ribu, ya. Kalau dalam satu hari contohnya kita ada 14 tempat, yang ada kalau satu tempat 50,000, dah pun 500,000 kita boleh laksanakan di seluruh negara kita dalam satu hari, ya. Tapi ini memerlukan satu bekalan yang mencukupi, yang keduanya sistem pengagihannya untuk dapat kita vaksinate rakyat di peringkat akar umbi. Di samping itu, contohnya pihak swasta, malangnya tidak ada koordinasi yang begitu terancang rapi dengan pihak swasta bagaimana kita nak vaksinate. Ya, terkadang itu kita hanya mengambil langkah close down, kilang. Close down itu bukan essential. Yang ini tak essential, yang ini essential, maka buka mereka. Ya, dasar itu memang boleh digunakan pakai, tapi bukannya satu dasar yang berkesan. Saya yakin kalau sekiranya kita bekerjasama dengan pihak swasta, contohnya, kita jumpa dengan semua kilang yang ada. Kita kena bertanya dengan mereka sama ada mereka mampu untuk membeli vaksinasi untuk pekerja mereka. Ya, kalau mereka tidak mampu, mungkin kerajaan menampung sebahagian daripada vaksinasi itu untuk melaksanakan. Dan kita bagi tempoh kepada mereka 2-3 bulan. Saya yakin banyak kilang-kilang yang mempunyai keupayaan untuk membeli vaksinasi untuk memastikan pekerja mereka boleh datang ke kilang-kilang untuk bekerja. Saya yakin kalau dalam tempoh 3 bulan kita bagi, mungkin dalam 1 bulan mereka boleh laksanakan kerana mereka nakkan supaya bisnis mereka beroperasi. Ya, kalau kita galakkan mereka untuk memperolehi vaksinasi ini dan mereka melaksanakannya, saya yakin mereka boleh berfungsi dengan baik. Kalau dah kita katakan semua kilang pekerjanya daripada masuk ke kilangnya, lepas itu balik kepada tempat tinggal mereka menggunakan SOP yang rapi, yang tersusun, yang guided, saya yakin mereka akan terlindung. Dan perlu bagi kita, janganlah buka sampai 30%, 20%, completely open. Ya, kita galakkan kalau semuanya daripada pekerja mereka dah pun vaccinated dalam lingkungan berapa peratus pekerja-pekerja yang ada, maka kilang mereka boleh dibuka.
Dan saya yakin ini akan tidak melumpuhkan ekonomi kita. Dalam keadaan yang kita lihat pada hari ini membimbangkan kita. Yang sekejap tutup, yang sekejap buka, tak ada koordinasi dari segi dasar. Dari satu kementerian kepada satu kementerian. There must be a clear cut. Dari segi dasar yang perlu kita lakukan untuk memberi keyakinan kepada bukan hanya pelabur dari luar, bahkan juga pelabur dari dalam negara kita. Untuk menyuburkan pertumbuhan ekonomi di dalam negara kita. Dan di samping itu, kita dapat melihat hari ini peranan pihak kerajaan hanya tertumpu kepada pihak kerajaan saja sebahagian besar. Ya. Malahan pihak swasta tidak begitu proaktif dari segi memainkan peranannya. Kenapa? Mungkin kita tidak menggalakkan mereka. Private hospital yang ada. Saya yakin private hospital yang ada di negara kita cukup banyak. Dan mereka memperolehi berbagai ubat. Tanpa kawalan pihak kerajaan, dah pun mereka mungkin berhubung dah berpuluh tahun dengan pembekal-pembekal daripada Eropah, daripada Amerika Syarikat. Kawalan bolehlah kita lakukan serapi mungkin, jangan ubat yang dibawa tidak diperlakukan oleh bangsa-bangsa bersatu World Health WHO, tapi kita galakkan mereka untuk membeli ubat-ubat, vaksin, sama ada Pfizer, sama ada Sinovac, sama ada Zeneca, dan yang dah diperlakukan oleh WHO. Selepas itu, hospital ini empower mereka, swasta, untuk mengambil patient mereka, pelanggan mereka daripada orang awam yang mungkin ada di antara kita tidak mau berbaris di dewan menunggu berjam-jam untuk nak mendapat vaksinasi. Mereka mempunyai kewangan mungkin mampu dan boleh nak belanja RM100, RM200 sekali jab yang ada. Saya yakin ada di antara orang-orang rakyat di negara kita yang mempunyai keupayaan dan tidak perlu untuk mereka berdaftar berbaris panjang di dewan-dewan. Mereka hanya datang ke klinik, kita register, ada nama mereka dan kita masukkan dalam pengkalan data dan kita galakkan. We have to empower the private sectors to do vaccination as well. Kalau sekiranya kita selaku pemerintah, kita empower, kita bagi license kepada hospital swasta. Contohnya untuk bedah manusia, kansernya, jantungnya. Takkanlah ini COVID saja. Nak letak jarum ke bahu. It's not a very complicated operation to just do a jab to one person. It can be done by anyone, but you train them, ask them to ask those patients ada complication, sakit jantung kah, sakit darah tinggi kah, berbagai. Dan setelah itu, tanda tangan, mereka melakukan, maka kita hanya jab mereka. Bukannya berat sangat, tapi malangnya kita banyak menggunakan kaedah-kaedah red tape yang sehingga membantutkan langkah untuk kita mengatasi masalah kadar vaksinasi yang begitu rendah di negara kita, kena kita nakkan semuanya kuasa di bawah tangan kita. Dan ini yang harus kita beri, kita katakan empower those people who has been there for years and trust them. Ini yang kita katakan, kalau kita bagi keyakinan mereka mampu untuk mengubati manusia sakit jantung, darah tinggi, takkanlah kita tak boleh empower mereka untuk dapat perolehan vaksinasi dan memberi ubat kepada regular patient mereka yang ada di seluruh negara. Dan saya yakin ini akan dapat mempercepatkan proses bukan hanya pengagihan, bahkan juga kadar vaksinasi di peringkat negara Malaysia. Sedihnya pada hari ini kesan daripada COVID ini bukan hanya dalam bentuk kesihatan nyawa manusia, juga ia melumpuhkan ekonomi negara dan dunia pada hari ini. Kita tidak boleh asingkan bahawa COVID satu bab, lepas itu ekonomi another bab. Dia interrelated dan perlu ada satu task force yang kita boleh katakan terdiri daripada pakar-pakar untuk mengatasi masalah COVID. Bukan hanya bergantung dengan perkhidmatan awam, ketua pengarah kesihatan, doktor-doktor kerajaan, bahkan juga saintis-saintis. Kita mempunyai saintis di negara Malaysia, mungkin ada private practitioner yang dah begitu lama dalam hospital swasta, libatkan mereka dan kita mendengar apa sebenarnya prescription, apa cadangan untuk mengatasi masalah ini, bagaimana kita mempercepatkan mana satu ubat yang kemungkinan kita boleh perolehi dengan jumlah yang besar, ataupun adakah kita keupayaan kita untuk mengeluarkannya sendiri. Ini di antara badan yang perlu memainkan peranan untuk kita
pastikan dalam jangka masa tertentu mereka boleh mengemukakan kepada pihak kerajaan yang ada. Bab ekonomi, perlu ada satu badan yang khusus, tidak hanya melibatkan para menteri, ya, wakil-wakil parti politik yang ada. Kita nakkan supaya pakar-pakar ekonomi, entrepreneur, business people yang dah pun berkecimpung dalam dunia perniagaan yang begitu lama, termasuk juga daripada masyarakat for investors yang ada. Rangkumkan mereka dalam task force itu untuk cuba kita perolehi, ya, pandangan mereka apa sebenarnya yang kita katakan the right kind of solutions that the government can adopt, can implement in the future to overcome the problem of economic crisis yang dihadapi oleh Malaysia. Dan saya yakin kalau kita mempunyai satu badan, dahulu pun kita ada, contohnya di negara Malaysia, bila kita berhadapan dengan financial crisis yang ada, kita ada M10, bukan Perdana Menteri yang mempengerusikannya, bukan Jama Menteri yang terlibat secara langsung, ya, untuk mengelakkan perkara-perkara yang mungkin terjerumus dalam kegiatan interest is there. Kita bagi dengan pihak-pihak swasta yang ingin melihat, mereka nak bagi pandangan bottom up kind of concept where we need to know what actually is happening on the ground there, and we need to formulate policy to ensure that we have the right prescription supaya membolehkan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh ekonomi negara Malaysia. Bayangkan hari ini kadar pengangguran yang mungkin dalam rekod pihak pemerintah dah pun mencecah 800,000. Saya ingat dah hampir 1 juta lebih dah yang tidak didaftar, sektor pelancongan, sektor pengangkutan dan berbagai-bagai retail shop, restoran yang dah tutup. Mungkin mereka bagi maklum perniagaan mereka tutup, tapi pekerja-pekerja yang tanpa kerja membimbangkan kita, ya, dalam keadaan ekonomi. Itu tidak termasuk jumlah syarikat, tidak kira sama ada yang besar, sama ada yang kecil, yang jatuh bankrupt, ya. Dan bayangkan negara Malaysia merupakan di antara negara yang mempunyai hutang yang begitu banyak. Dah pun membatasi 1 trilion kita punya hutang, national debt yang ada. Household debt is one of the highest in the region. Ini yang cukup membimbangkan kita. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini perlu kita ambil untuk memastikan seperti yang saya nyatakan special task force untuk menggerakkan sebenarnya feedback daripada luar, bagaimana kita menyusun langkah-langkah untuk memastikan supaya ekonomi negara kita dapat kita suburkan. Di samping itu, malangnya kita sebagai sebuah negara dalam rantau Asia tidak ada kerjasama yang begitu rapat di antara negara-negara ASEAN. Hari ini kita dengar Thailand akan buka tourism sector dia dalam jangka masa 120 hari. Bayangkan mereka dah mempunyai rancangan pun membuka sektor pelancongan. Tapi kita tahu pelancong mana yang datang, dari Eropah ke, daripada Asia Tenggara ke, ataupun dari Malaysia yang ada. Sepatutnya kita ada satu pertemuan di antara pimpinan ASEAN countries yang ada, memperincikan tentang bagaimana mengatasi masalah COVID, bagaimana mengatasi masalah ekonomi. Bila mana dah keadaan ini mula pulih, maka kita dalam keadaan yang kita katakan siap siaga. We are ready to export product, raw material, where our neighboring countries need it. Ada negara-negara jiran kita yang memerlukan bahan-bahan dan keperluan-keperluan daripada negara kita. Begitu juga kita memerlukan daripada negara-negara jiran kita. Ini perlu disusun, dirancang dengan baik untuk memastikan supaya we are still to be reckoned as one of the vibrant economy in the world. Ya, rantau Asia satu ketika dahulu sebagai the new tigers yang ada. Dan saya berharap keadaan ini perlu bagi kita untuk memastikan supaya langkah mengatasi ekonomi ini perlu diperincikan secara mendalam. Malangnya pada hari ini, bila saya bertemu dengan beberapa peniaga yang ada di negara kita, bukan pelabur asing dah tidak begitu berminat. Mereka lebih jauh berminat untuk melabur negara-negara jiran seperti Singapura, seperti Thailand, seperti Vietnam. Ya, malahan pelabur dalam negara kita, bila bertemu, saya galakkan mereka untuk membuat perniagaan. Apa yang mereka nyatakan, Datuk Seri, we are very worried. Kami bimbang kerana tidak ada jaminan bahawa bila kita melabur duit kita, dasar-dasar kerajaan tidak begitu menuntut. Di samping itu, kita juga tahu dan sedar bahawa mengapa pelabur asing
mengapa pelabur tempatan agak tidak begitu tertarik untuk melabur, membelanjakan keuangan mereka untuk menyuburkan ekonomi di negara Malaysia. Persoalan utama yang telah pun disuarakan oleh mereka kepada saya ialah masalah trust. Hari ini mereka suarakan, we don't have trust on the government, Datuk Seri, on how they run the country, on how even to the extent not only bagaimana mengatasi masalah COVID, bagaimana mengatasi masalah ekonomi di negara ini. Jadi kalau persoalan pokok ni, iaitu kepercayaan, keyakinan, dah pun luntur, dah pun mula timbul disuarakan oleh rakyat, dan ini tidak akan meletakkan landasan negara kita di landasan yang sepatutnya. Dalam keadaan negara kita darurat, bagaimana kita nak memastikan hasil keluaran negara kita, hasil keluaran syarikat mereka akan mendapat pasaran? Kena dasar seperti darurat ini masih mengikati usaha untuk membendung keadaan ekonomi yang tidak begitu sehat. Maka kita dapat melihat hari ini selain daripada untuk mengatasi ekonomi, darurat mempunyai kesan yang begitu buruk kepada ekonomi negara Malaysia. Kita dipahami bahawa di peringkat awal bila mana pihak kerajaan mengumumkan darurat ini perlu dilaksanakan, tujuannya ialah untuk mengatasi masalah COVID. Tapi hari ini kita dapat melihat kalau sebenarnya darurat itu menjadi satu solutions, dasar ataupun langkah yang boleh mengatasi masalah COVID di negara ini, kenapa kadar COVID ini meningkat? Jumlah kematian on average 65 orang. Dan keadaan ekonomi kita yang begitu teruk, mananya berdasarkan data yang kita perolehi di negara kita, keberkesanan dengan adanya langkah COVID ini kita memberi kebaikan kepada negara kita. Maka saya berharap darurat ini harus tidak boleh disambung, cannot be extended. Harus kita mengambil langkah-langkah lain. Tanpa ada darurat, kita boleh menggunakan kaedah-kaedah seperti MCO, lockdown, pentadbiran yang membolehkan supaya kita dapat mengawal keadaan pergerakan. Tapi saya harap sungguh bila kita mengawal keadaan pergerakan manusia, vaccinate everyone first. Ini yang menjadi harapan kita supaya langkah-langkah seumpama ini darurat, tidak harus disambung lagi, dan kita perlu mengambil langkah-langkah seperti Parlimen bersidang pada satu ketika yang bersesuaian sesegera yang mungkin. Kerana Parlimen ada merupakan landasan yang sebaik mungkin untuk pihak kerajaan. Bukan hanya dipersoalkan tentang bagaimana keuangan dibelanjakan, dah hampir 600 bilion duit yang kita belanjakan. Kemana duit ini? Rakyat masih lagi tidak mempunyai ubat. Rakyat masih lagi tidak mempunyai peluang pekerjaan. Rakyat masih lagi tidak mencukupi bekalan makanan mereka. Kemudahan asas yang ada, sama ada hospital, sama ada sekolah, masih dalam keadaan yang kita bimbangkan sangat. Hari ini kita tahu bahawa tidak lama lagi anak-anak kita akan masuk ke sekolah dan mereka akan adakan peperiksaan SPM. Dan bayangkan kerajaan hanya belanja untuk beli laptop. Saya percaya daripada kita nak belanja laptop, belanjalah duit itu untuk beli vaksin dan vaccinate semua pelajar-pelajar ini untuk mengelakkan diri mereka terjerumus dalam keadaan coronavirus. Kena laptop pun bukan semua boleh memanfaatkannya. Contohnya anak-anak di luar bandar. Kalau di negeri Sabah, di Sarawak, begitu juga di tempat-tempat lain, di Kelantan, di Gua Musang, di Terengganu, mungkin laptop itu ialah satu ketika mereka gembira untuk mendapatkan laptop. Tapi bolehkah laptop ini dipakai di kawasan-kawasan nun jauh? Satu, tidak ada bekalan elektrik. Kedua, tidak ada accessibility dia. Bayangkan ada laptop tapi tak dapat ruang udara untuk mereka berhubung, mendapat maklumat. No accessibility. Jadi kita harus menggunakan keuangan yang dah terbatas ini untuk memberi keberkesanan dan keutamaan kepada keperluan rakyat. Apa keperluan rakyat pada hari ini? Vaksinasi, dapatkan ubat, edarkan ubat, dan pastikan anak-anak kita dan rakyat di negara ini terselamat. Maka dengan itu, Parlimen ini perlu dibuka sesegera yang mungkin. Kerana kerajaan tidak boleh beranggap bahawa mereka mengetahui segala-gala. Kita tidak boleh menyatakan bahawa dasar, ialah
Laptop boleh dipakai di Kuala Lumpur, tapi laptop tidak boleh dipakai di Kota Marudu. Tidak boleh dipakai di Long Pasir. Kerana jaraknya jauh, tidak ada komunikasi dia. Ada sekolah di situ. Ada, kita katakan, anak-anak akan menduduki peperiksaan. Ya. Bayangkan kalau kita vaksinasi anak-anak ini, mereka boleh dengar kuliah daripada para guru. Guru pun dah kena vaksinate. Dan ada interaksi di antara guru dengan pelajar. Itu lebih efektif, lebih berkesan untuk kita menerapkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita daripada kita belanja duit begitu banyak ya untuk beli laptop. Saya masih ingat dahulu beberapa tahun yang lalu di mana kerajaan membekalkan komputer ke seluruh sekolah-sekolah di negara Malaysia. Kita belanja hampir, kalau tidak silap saya, 700 juta ringgit. Lepas itu bila saya buat lawatan, waktu itu saya Menteri Luar Bandar, di sekolah-sekolah saya tanya, kenapa komputer masuk di storeroom? Datuk Seri, tidak ada bekalan elektrik di sekolah itu, luar bandar. Ya. Lepas itu ada komputer pun tidak boleh guna kerana tidak ada accessibility. Bayangkan pembaziran yang ada. Dasar yang ada pada hari ini harus bukan hanya kita menggunakan top-down konsep, it must be bottom-up kind of concept untuk membolehkan supaya kita ada comprehensive kind of approach untuk menangani masalah bukan hanya COVID, masalah ekonomi negara kita, masalah rakyat yang jauh penting, keperluan mereka. Bayangkan kadar kemiskinan, kadar pengangguran, kadar crime yang dah pun meningkat di negara kita, yang mungkin kita tidak tahu. Ya, ada di antara saya dimaklumkan mereka yang crime berlaku pencurian, bukan curi kasut, bukan curi baju, mereka curi makanan daripada rumah-rumah yang mereka geladai itu. Jadi ini membimbangkan kita. Dan ini merupakan di antara kegagalan pihak pemerintah di negara kita yang dah pun diberi mandat dalam jangka masa setahun lebih, dan saya yakin Parlimen perlu dibuka sesegera yang mungkin. Kerana ini seperti yang kita sedia maklum, banyak interpretasi undang-undang yang jelasnya bahawa pihak kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini dah pun memperuntukkan satu kuasa yang mutlak kepada Agung untuk melakukan sesuatu, dan bidang kuasa itu termaktub kepada Agung sekarang ini, dan yang di-Pertuan Agong dah pun menasihatkan supaya Parlimen disegerakan, jangan dilambatkan. Bimbang sangat kita pasal apa nak disegerakan Parlimen, hanya 220 orang saja. Kalau 220 orang pun kita tidak boleh manage nak bersidang, bayangkan 32 juta ini. Sudah ada ikatan bagi kita bahawa inferior, rasanya inferior kompleks dalam diri kita selaku pemerintah, bahawa kita tidak boleh mengurus 220 orang dalam persidangan yang begitu ada SOP mereka. Dan saya harap bukalah Parlimen secepat yang mungkin, dan untuk membolehkan kita mempersoalkan beberapa perkara yang penting untuk kepentingan negara dan rakyat di Malaysia ini. Itu cuma pandangan yang saya nak utarakan. Kerana Parlimen tidak bersidang, jadi kita kena menggunakan landasan seperti hari ini untuk menyebarkan berbagai maklumat dan pandangan. Dan sejauh mana pandangan ini boleh diambil perhatian oleh pihak pemerintah, ini terserah. Kerana inilah malangnya kita tidak ada persidangan Parlimen di mana kita selaku wakil rakyat yang boleh menyuarakan rintihan rakyat. Tidak ada ruang. Ada yang ada handphone, mungkin menggunakan media sosial yang ada. Tapi sebagian besar rakyat di negara ini, bila kita berjumpa, bila kita berhubung, rintihan mereka cukup banyak dan perlu kita sampaikan, perlu kita selesaikan untuk mengatasi masalah kehidupan mereka. Dan saya berharap usaha untuk memastikan supaya masalah ini dapat diselesaikan, dapat ditangani dengan baik. Kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungannya. Terima kasih banyak.